Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekalian apresiasi buat peneraja acara, barisan diktif inovatif, kombinasi juri yang bijaksana, laga berintegriti, serta sidang penonton wacana maya yang dirahmati Tuhan sekalian. Saya pasti saudara dan saudari pernah mendengar kisah kerajaan Uthmaniyah yang satu ketika dahulu pernah berada di puncak peradaban. Mereka berjaya menyatukan lebih 40 wilayah dan masyarakat yang majmuk di bawah satu lembaran pentadbiran. Namun, setelah hampir 640 tahun, ia akhirnya roboh kerana ketirisan sifat patriotisme di kalangan rakyatnya. Perpecahan, pemusuhan yang membawa kepada peperangan menjadikan Empayar Uthmaniyah hanya tinggal kenangan. Mengambil iktibar daripada peristiwa ini, Malaysia juga sebuah negara berdaulat yang dibina atas dasar toleransi dan perpaduan pelbagai bangsa. Keharmonian yang kita kecapi selama hampir 69 tahun ini tidak mungkin dicapai jika tidak didukung oleh sistem raja perlembagaan dan demokrasi berparlimen. Hadirin yang berwawasan, menerusi rancangan Malaysia ke-13, Kementerian Perpaduan Negara telah mengangkat agenda pembinaan negara bangsa sebagai objektif utama. Secara umumnya, negara bangsa ditakrifkan sebagai sebuah negara yang mempunyai sempadan wilayah yang diiktiraf dan rakyatnya pula berkongsi nilai dan identiti yang sama. Terdapat 3 teras utama dalam agenda ini dan salah satunya ialah penghayatan rukun negara. Rukun negara yang diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 merupakan satu manifestasi ideologi kebangsaan untuk mengukuhkan sistem perpaduan negara. Oleh yang demikian, saudara dan saudari, ayo sama-sama kita hayati maudud bicara dari saya, rukun negara dijulang, lahir negara bangsa gemilang. Hadirin bervisi, menurut tokoh ilmuwan terkenal Ibn Khaldun, pendidikan melahirkan manusia yang berilmu, tetapi agama melahirkan manusia berakhlak. Ini adalah selaras dengan prinsip pertama rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Biarpun agama Islam diiktiraf sebagai agama rasmi, namun kita tetap meraihkan kepelbagaian agama yang diamalkan oleh masyarakat majmuk di Malaysia. Kebebasan beragama menjadi bukti toleransi yang termaktub dalam perlembagaan Malaysia. Hadirin, harus kita ambil iktibar daripada peperangan di bumi Sudan. Perang Darfur tercetus akibat pertelingkahan agama. Natijahnya, 200,000 nyawa terkorban dan menjadikan 2.5 juta rakyatnya hidup sebagai pelarian. Oleh demikian, mari kita berpegang kepada tiang agama yang mengajar manusia nilai kemanusiaan. Kepatuhan kepada agama mendidik jiwa, membezakan yang baik dengan buruk dan yang mana permata dan yang mana kaca. Hadirin yang budiman, kedaulatan undang-undang merupakan prinsip keempat dalam rukun negara. Menurut ahli falsafah Yunani Aristotle, secara harfiahnya, manusia adalah makhluk yang mulia. Namun apabila terpisah daripada undang-undang dan keadilan, ia menjadi makhluk yang terburuk. Maksudnya di sini, manusia mempunyai akal, moral dan keupayaan untuk melakukan kebaikan. Tetapi jika tidak diikat dengan undang-undang dan prinsip keadilan, manusia boleh bertindak zalim dan menyebabkan kerosakan besar di bumi ini. Kewujudan perlembagaan persekutuan membuktikan Malaysia sebuah negara berdaulat dan rakyatnya bernaung di bawah satu perundangan yang tertinggi. Ianya juga merupakan salah satu teras dalam pembinaan negara bangsa bagi membentuk masyarakat yang bersatu padu dan berintegriti. Hadirin yang penuh santun, kesopanan dan kesusilaan merupakan prinsip terakhir dalam rukun negara. Prinsip kelima ini mengingatkan rakyat Malaysia bahawa kemajuan negara bukan sahaja diukur melalui pembangunan fizikal, tetapi juga melalui ketinggian sahsiah rakyatnya. Kesopanan merujuk kepada tingkah laku yang baik, manakala kesusilaan merujuk kepada nilai moral
dan akhlak mulia. Memantik kata-kata ahli falsafah Hamka, kecantikan abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu dan bukan pada kepakaian atau wajahnya. Prinsip ini menekankan pembentukan masyarakat yang beradab, berbudi bahasa, bertata susila dan saling menghormati. Adab merupakan cerminan negara. Sesungguhnya tidak cukup bidaan yang tinggi jika rakyatnya rendah akhlak dan budi. Hadirin sekalian, kuat berdiri pohon kerana akarnya, kuat akar kerana tanah. Kesimpulannya, untuk mencapai matlamat negara bangsa, rakyat berbilang kaum harus bersatu padu dan meraihkan perbezaan. Rukun negara harus kita jiwai dan zahirkan dengan sikap toleransi. Jangan kita menjadi punca kejatuhan peradaban di tanah sendiri. Ayo selepas ini kita lafazkan rukun negara dengan penuh rasa bangga dan ayo kita sama-sama membina negara bangsa yang gemilang. Saya akhiri kalam dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.